Hai, Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Dalam malam anchor kali ni, kita nak borak santai-santai je sebab aku nak bercerita sedikit dengan korang. Aku nak berkongsi sedikit salah satu cerita yang menarik perhatian aku yang terjadi terhadap seorang perempuan, sehingga ada producer yang ambil jalan cerita perempuan ni dan dijadikan sebuah filem. Dan filem tu aku rasa memang ramai gila antara kita yang dah tengok. Memang seram gila. So sebelum aku mulakan malam anchor pada malam ni, aku harap korang dah tekan button subscribe and bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu awal. Thank you so much guys sebab still menonton ataupun support channel aku. Dan juga kalau korang nak, korang boleh juga follow social media aku untuk dapat tahu segala update berkenaan dengan Zaf channel. Tanpa lengah masa, kita teruskan dalam malam anchor. Sebelum aku mulakan cerita pada malam ni, especially pada malam ni lah, sebelum aku mulakan kisah perempuan ni, aku harap korang dah baca ayat pelindung sebab aku tak bertanggungjawab kalau ada sebarang masalah ataupun gangguan sepanjang korang dengar cerita pada malam ini. Kisah yang aku berkongsi dengan korang pada malam ni berkenaan dengan seorang wanita yang bernama Anna Elizabeth Michelle, dan dia dilahirkan pada 21 September 1952 di Bavaria, Jerman Barat. Dan dia dibesarkan dalam keluarga yang menganut agama Katolik. So berbanding dengan perempuan pada zaman tu, Anna Elizabeth Michelle ni, ataupun lebih dikenali sebagai Michelle ni, dia jenis penganut agama yang kuat, ataupun kita boleh cakap dia memang budak baik lah. Sebab time tu, jenis kalau budak-budak muda baya Michelle ni, selalunya semua orang jenis berpesta, pergi parti, pergi tu, semua pergi bar. Tapi Michelle ni, dia lebih kepada dia akan buat diri dia untuk duduk di gereja dan berdoa. So dia adalah penganut yang baik, orang boleh cakap penganut agama Katolik yang teramat baik dan disenangi semua orang lah. And muka dia pun cantik, so tak heran lah kalau time tu ramai gila yang minat lah dengan Michelle ni. Tetapi semuanya berubah pada tahun 1968, di mana itulah permulaan kisah ngeri dalam hidup keluarga Michelle ni sendiri. Sebabkan pada satu hari, si Michelle ni mengalami kekejangan otot, ataupun orang boleh cakap cramp di seluruh badan. Dan ibu bapa dia cuba mendapatkan nasihat doktor dengan membawa Michelle ni untuk pergi berubat di salah sebuah hospital di daerah diorang ni. So sepanjang perubatan tu, doktor finalize, doktor bersetuju untuk mengatakan yang si Michelle ni ada sawan, dan doktor kasihlah dia makan ubat apa semua sebab doktor percaya yang dia ni ada penyakit sawan. Tetapi yang peliknya, sepanjang aku boleh cakap sepanjang rawatan tu, sepanjang Michelle dirawat, tak ada apa-apa perubahan yang menunjukkan Michelle ni akan lebih baik. Bahkan dia lagi teruk. Penyakit sawan dia ni yang doktor cakap ni lagi menyebabkan Michelle ni macam sampai tak betul, sehingga kan dia dah mula berhalusinasi, orang boleh cakap dia dah mula nampak unicorn lah, orang cakap kan, buat benda pelik-pelik. Dan benda bertambah teruk bagi kedua ibu bapa dia selepas dia tengok anak dia si Michelle ni dah mula bertindak agresif. Dan bila aku cakap agresif, dia bukan agresif biasa-biasa guys. Dia bukannya macam kita stres ataupun depression yang just meronta-ronta macam tu. Michelle ni level dia sampai tahap dia mengoyakkan baju-baju dia merangkak dekat tangga, dia ambil kuku dia, dia cakar di seluruh dinding rumah dia. Dan juga lebih ekstrim, sampai dia dah mula membuat suara seperti bunyi anjing, seperti bunyi anjing menyalak. Ini menjijikkan. Dia lebih kesian sebab Michelle ni sampaikan dia sanggup menjilat air kencing dia sendiri. So sepanjang rawatan tu, tindakan Michelle ni telah membuatkan kedua ibu bapa dia merasa sangsi, rasa pelik kenapa ubatan dan rawatan tidak menunjukkan kebaikan terhadap Michelle, tapi makin teruk sehingga kan dia jadi macam dah tak betul. Ataupun kita boleh cakap, kalau kita berkenaan dengan unsur mistik ni, umpama macam dah dirasuk oleh sesuatu. Jadi selepas mak bapak dia tengok keadaan Michelle ni makin teruk,
So pada tahun 1975, kedua ibu bapa dia decide untuk stop ambil rawatan daripada hospital, daripada doktor tu, untuk stopkan semua ubat. Sebab ibu bapa Michelle percaya ini bukan lagi berkenaan dengan penyakit sawan yang macam mana doktor cakap, tetapi dia lebih kepada gangguan makhluk halus ataupun gangguan iblis dan syaitan. Kedua ibu bapa Michelle ni mengambil tindakan alternatif. Kalau macam kita, orang cakap berubat dengan cara agama, tetapi Katolik pun dia memanggil padri dia. So kedua ibu bapa Michelle ni decide untuk pergi kepada gereja dan meminta padri untuk merawat Michelle ni sendiri. Sehingga kan Michelle ni sampai dia percaya, sebab dia dah selalu hallucinate, dia percaya yang diri dia dirasuk oleh iblis. Dia bukan jin dah, dia dah level iblis guys. So bila Michelle ni percaya yang diri dia dirasuk iblis, sehingga kan dia merasakan satu kuasa, satu energi jahat dalam tubuh badan dia. So datanglah dua orang padri yang bernama Arnold Rance dan juga Ernest Elves. Aku tak tahu aku sebut betul tak. Dan dua padri ni lah yang ditugaskan untuk membuat exorcism, ataupun aku boleh cakapkan amalan usir iblis daripada badan. Okey, exorcist lah orang cakap. Okey, untuk bersihkan iblis ni daripada jin-jin setan semua ni daripada badan Michelle ni. So memerlukan sampai 2 orang padri guys. Dan rawatan ni bermula pada bulan September 1975 sehinggakan Julai 1976. So mengambil masa setahun guys. Jadi selama setahun tu, setiap minggu rawatan akan diberikan terhadap Michelle ni sebanyak 2 hingga 3 kali upacara exorcism tu, menghalau iblis ni keluar. Seminggu 2-3 kali. Dan ini yang epic guys. Bila ditotalkan semua rawatan, bermaksud berapa sesi rawatan yang padri 2 orang ni perlu untuk merawat si Michelle ni, korang akan terkejut sebab banyak gila. Rawatan yang diperlukan untuk mengusir iblis keluar daripada badan Michelle ni sebanyak 67 sesi rawatan. So 67 kali 2 orang padri ni terpaksa datang exorcism si Michelle ni untuk keluarkan iblis daripada badan dia. So sepanjang upacara ni, keadaan Michelle bertambah teruk sebabkan dia dah makin bertindak agresif dengan mencakar, sehingga kan dia sanggup mencederakan badan dia sendiri dengan menggigit tangan, cakar seluruh badan dia. Tindakan kedua ibu bapa Michelle sehingga kan ada masa bila tengah rawatan tu Michelle sampai terpaksa dirantai untuk mengawal dia daripada mengamuk. Jadi disebabkan 67 sesi rawatan dijalankan oleh Michelle tadi, apa yang berlaku terhadap Michelle adalah selepas je habis 67 rawatan tu, Michelle dikatakan telah lumpuh satu badan, sehingga kan Michelle ni tak boleh bergerak, hanya dia boleh mengeluarkan suara sahaja. So bagi aku teramat kesian, sehingga kan badan dia susut sehingga berkilo-kilo, sampai orang cakap badan ni dah tinggal tulang dah. Daripada seorang wanita yang cantik, terus tinggal tulang je guys. Dan 2 orang padri ni yakin bahawa Michelle ni telah dirasuki. Selepas dah buat exorcism tu, diorang yakin yang dalam tubuh badan Michelle ni bukan hanya ada 1 atau 2 sahaja jin yang duduk di dalam tubuh badan si Michelle ni, tetapi 6 ekor jin guys. Dan jin-jin ni adalah 6 ekor yang bernama Judas, Nero, Hitler, Cain, Freshman, dan yang last kali yang paling jahat, aku rasa korang tahu. Dan inilah yang padri paling takutkan, sebab jin ataupun iblis yang ke-6 yang duduk di dalam badan si Michelle ni bernama Lucifer. So selepas dihalau, selepas 2 padri ni sedaya upaya cuba untuk merawat si Michelle ni, tapi yang sedihnya guys, selepas saja rawatan pada tanggal 30 Jun 1976, Michelle telah menghembuskan nafas dia yang terakhir sebabkan luka dan keinginan si Michelle ni untuk menjamah sebarang makanan. Dan tubuh badan dia dah teramat kurus sehingga kan berat dia hanya 31 kg. Teramat kurus guys, sebab dia tak makan, dia tak minum,
dan dia meronta-ronta apa semua. Tapi sebelum Michelle ni menghembuskan nafas dia yang terakhir, ayat dia yang dia bercakap kepada kedua orang padri itu adalah mohon keampunan. Dan kepada ibu dia, dia menyatakan bahawa dia meminta maaf, dan juga dia cakap yang dia amat takut. Itulah ayat-ayat terakhir yang dikeluarkan oleh Anna Elizabeth Michelle pada tanggal 30 Jun 1976 sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Tetapi sebabkan rawatan moden, sebabkan kajian demi kajian dilakukan, apa sebenarnya yang berlaku terhadap Michelle ni? Adakah betul Michelle ni dirasuk oleh 6 iblis? Dan salah satunya adalah Lucifer yang dipercayai ketua segala iblis. Adakah betul iblis-iblis ni yang duduk dalam badan dia, ataupun Michelle ni hanyalah seorang yang mengidap sakit skizofrenia, ataupun lebih dikenali simptom-simptom dia adalah sama juga macam mana keadaan Michelle pada waktu tu. Hallucinate, dia banyak bercakap seorang, dia kelakuan dia berubah, bertindak agresif, dia tidak boleh berfikir secara rasional. Dia lebih kepada, kalau kita ikut saintifik dia lebih kepada skizofrenia dan bukanlah dirasuk seperti apa yang dua padri itu cakap. Apa pendapat korang? Adakah betul 6 ekor jin yang duduk dalam badan si Michelle ni yang menyebabkan kematian dia, ataupun Michelle ni hanyalah seorang wanita normal tetapi mengidap penyakit skizo? Korang fikirkan sendiri, dan aku harap cerita pada malam ni dapat memberi pengajaran. Jangan kita taksub, kita selalu berfikir positif, dan ingat kita masih ada Allah, tempat untuk kita memohon perlindungan daripada sebarang malapetaka ataupun kejahatan jin dan syaitan. Kita jumpa lagi dalam malam Anchor yang akan datang, guys. Bye bye. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, mir Klötze. Und dann machen wir Klötze. Oh, und dann will er nicht. Oh, ich gehe nicht. Oh. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen. Namen des Vaters. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines Sohnes, den
Jesu befehle ich dir auszufahren im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. Grüße seist du, Maria.